Yang kita takut sekarang ini adalah musuh yang tak kelihatan. Dulu musuh kita British, Portugis, Belanda, kita boleh lawan. Tapi musuh kita sekarang ada 5 yang paling bahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi lillahi ta'ala. Allahumma raddina biqada'ika wa sabbirna ala balaika wa auzi'na syukra ni'maika. Ya Allah, jadikan kami redha menerima takdirmu, jadikan kami sabar menerima ujianmu, dan bimbinglah kami untuk sentiasa syukur kepada nikmat-nikmatmu. Terima kasih Yang Berusaha Al-Fadil Tuan Pengacara Majlis, yang saya hormati ahli-ahli lembaga takbir, para pegawai takbir dan seluruh barisan ahli-ahli jawatan kuasa Masjid Pro 2 Kampung Sungai Choh Rawang, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, moga-moga dirahmati Allah sekalian. Pertama, bersyukur kehadrat ilahi sekali lagi saya dapat menyampaikan syarahan di Masjid Pro 2 ini. Kali terakhir saya menyampaikan syarahan di sini 133 hari yang lalu, iaitu hari Sabtu 23 April tahun 2022. Maknanya sudah 4 bulan 11 hari, dan saya yakin tuan-tuan tak ingat dah apa yang saya ceramahkan ketika itu. Ketika itu kita membicarakan tajuk takwa selepas Ramadan. Malam ini kita akan membicarakan satu tajuk moga-moga bermanfaat, iaitu Malaysia tanah tumpahnya darahku. Hadirin hadirat sekalian, tepat jam 12.30 malam 31 Ogos baru-baru ini, genaplah 65 tahun kita telah bertuankan bangsa sendiri. Merdeka ini dia tak hadir secara magic. Dia bukannya hadiah daripada Inggeris. Merdeka ini kita bayar dengan air mata, keringat, darah dan juga nyawa nenek moyang kita terdahulu. Dan perjuangan mereka sangat perlu kita hargai. Caranya adalah dengan memenuhi wasiat para pejuang dulu. Apa yang mereka wasiatkan? Pertama, kepada anak cucu, berdaulatlah dalam politik. Yang kedua, berkepribadilah dalam kebudayaan. Yang ketiga, berdikari di bidang ekonomi. Jangan jadi bangsa jongos yang suka tunduk dalam ketiak penjajah asing. Milikilah semboyan merdeka ataupun mati. Nyo gading tinggi mahligai, sayang ketupat berisi inti, hancur daging tulang bercerai, belum berjaya takkan berhenti. Maka bagi kita generasi sekarang, kita mengenang kemerdekaan ini untuk nak kita kenang sejarah dan nak untuk kita syukur kerana kita telah pun merdeka. Ini kerana tuan-tuan tidak ada merdeka yang hakiki. 31 Ogos baru-baru ini hanyalah seremonial sahaja. Penjajahan tetap saja berlaku, cuma bentuk saja berbeza. Kita dijajah dari sudut ekonomi misalnya. Dawn Raid itu antara yang terkenal lah, sejarah serang hendap subuh yang dilakukan oleh anak-anak muda Malaysia di London Stock Exchange pada 7 September tahun 1981, iaitu kita rampas balik syarikat Guthrie milik British yang berusia lebih 100 tahun, jatuh kembali ke tangan kita dalam masa 4 jam. Dan hasilnya 200,000 ekar tanah berjaya balik jadi hak orang Malaysia. Bayangkan, penjajah beri kita kemerdekaan, tapi 200,000 tanah masih di bawah penguasaan mereka. Dan kita masih lagi berhadapan dengan penjajahan ekonomi ini. Kita bergelut misalnya
dengan tekanan antarabangsa untuk tanda tangan treaty ataupun statut tertentu. Contoh, kena membenarkan Mahkamah Jenayah Antarabangsa ataupun ICC campur tangan dalam urusan undang-undang tanah air kita. Itu cara bentuk penjajahan. Kita dijajah dari sudut wabak pandemik misalnya. Dan akan datang bagi kita umat Islam, kita akan kembali dijajah oleh Dajjal, Ya'juj Ma'juj dan banyak lagi. Sebab itu merdeka ni kita syukurlah apa juga yang Tuhan beri nikmat. Sebab itu ada setengah orang yang bersemangat tapi ilmunya kurang tepat. Dia mengatakan ni semua tak payah sambut merdeka ni, dunia semua syekh, dunia semua ni. Kita yang penting akhirat. Ini tidak betul. Dalam Quran Allah Taala menyebut qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah wahai Muhammad, dengan limpah kurnia Allah dan kasih sayangnya, maka hendaklah kamu bergembira ataupun bersukacita. Ini surah Yunus ayat 58. Maka kita gembira itu kerana kita rasa ini nikmat yang bukan semua dapat. Tuan-tuan sekalian, kita bersyukur kehadrat Ilahi kerana kita hari ini adalah salah satu daripada 195 independent sovereign states in the world, including de facto independent Taiwan. Tak banyak negara dalam dunia ini dapat merdeka dan menjadi sebuah negara berdaulat. Dalam dunia ada 54 negara berdaulat di Afrika, ada 48 negara berdaulat di Asia, ada 44 di Eropah, ada 33 buah di Latin America dan di Caribbean, ada 14 negara-negara Oceania, ada 2 di Northern America, dan daripada 195 negara, 193 negara adalah member states of the United Nations. Bukan semua dapat. Jadi dari segi itu kita bersyukur. Dan ada daripada 195 negara berdaulat merdeka, ada 2 negara dipanggil sebagai non-member observer states. Ada 2 negara yang hanya jadi pemerhati saja PBB. Pertama Palestin, yang kedua orang kita panggil Vatican lah kalau bahasa diplomatik, the Holy See. Vatican atau Holy See dengan Palestin itu non-member observer states untuk PBB. Dan banyak negara yang masih bergelut, entiti yang masih bergelut untuk menuntut kemerdekaan daripada negara induk masing-masing. Kita baru saja menyaksikan Selatan Sudan, baru diisytiharkan sebagai sebuah negara merdeka. Dia merdeka daripada Sudan 9 Julai tahun 2011. Ada negara yang dah merdeka tapi tak diiktiraf PBB. Sebagai contoh Kosovo, dia merdeka daripada Serbia 17 Februari tahun 2008, tapi masih lagi belum dapat full recognition lagi daripada PBB, belum lagi. Dan ada negara yang masih struggle nak merdeka. Scotland misalnya. Scotland beberapa tahun dah mereka nak usaha bercerai daripada UK dan juga Utara Ireland, tapi belum dapat lagi. Macam-macam lah buat kempen Brexit dan berbagai-bagai. Bukan senang. Jadi kita bersyukur. Dan kita juga bersyukur daripada banyak-banyak negara, kita jauh lebih maju daripada negara orang. Dan ini kena telan kenyataan. Walaupun ada tuan-tuan di sini tak suka kerajaan, tak suka politik, itu masalah tuan-tuan. Tapi dari segi kemajuan, kita maju. Jangan banding dengan Amerika, jangan banding dengan negara-negara yang memang dah old school ni, dah lama. Kita banding negara yang merdeka sebaya dengan kita. Kita ambil lah negara merdeka yang merdeka tahun 56, 57, 58. Kalau tuan tengok senarai, bagus negara kita lagi lah. Tahun 1956 ada 3 negara merdeka. Tu tuan tengok apa kedudukan negara ini. Sudan merdeka 1 Januari 56. Bandingkan Sudan dengan Malaysia. Yang kedua Tunisia merdeka 20 Mac tahun 56. Yang ketiga Morocco merdeka 7 April tahun 56. Bandingkan. Ada negara merdeka sama tahun dengan kita, tahun 1957, iaitu Ghana. Ghana dia merdeka 6 Mac tahun 1957. Ghana jangan bandingkan dengan Malaysia, bandingkan Rawang jugalah Ghana tu. Tak payah banding dengan Malaysia, besar sangat Rawang je. Ini bukan menghina Ghana, tidak. Nanti kan orang Ghana tengok, dia hina negara kita, marah pula kita. Tak, kami nak membagikan semangat kepada rakyat Malaysia. Jangan ingat negara kau teruk sangat. Banding negara orang kita, lawa lagi negara kita.
Tahun 58 ada beberapa negara merdeka. Dan saya percaya negara-negara yang merdeka ini ada yang tuan-tuan tak kenal pun. Tahun 58. Contohnya Togo. Togo kat mana? Ramai orang. Togo. Tak tahu Togo kat mana. Togo merdeka 30 Ogos tahun 58. Tak payah cerita negaranya lah. Kita pun tak tahu kat mana. Guinea merdeka 2 Oktober tahun 58. Mana Guinea? Buah Guinea lain. Guinea. Tak tahu. Madagaskar merdeka 14 Oktober tahun 58. Kita pun tak tahu Madagaskar tu kat mana. Mali merdeka 25 November tahun 58. Ivory Coast merdeka 4 Disember tahun 58. Burkina Faso merdeka 11 Disember tahun 58. Makanya kita banggalah dengan apa yang ada pada tanah air kita. Ini tanah tumpah darah kita. Sebab itu berbangga dengan negara ini dipanggil istilah patriotik. Patriotik, perasaan yang timbul daripada dalam hati sanubari seorang warga negara untuk buat 4 perkara kepada negara dia. Pertama, untuk mengabdi. Yang kedua, untuk memelihara. Yang ketiga, untuk membela. Yang keempat, untuk melindungi tanah airnya daripada sebarang ancaman dan juga gangguan. Sanggupkah kita nak buat 4 perkara ini? Kita tengok dalam alam internet, Facebook dan sebagainya lagi. Kebanyakan anak muda kita sekarang saya boleh katakan tak ramai yang sanggup lah. Kenapa? Kerana mereka bangga negara tu memang payah lah. Mengutuk lagi ada. Sering saya ulang di mana-mana. Saudara ada masalah dengan politik, itu masalah saudara. Saudara tak suka Perdana Menteri ke? Tak suka bekas Perdana Menteri ke? Saudara tak suka kerajaan ke? Itu masalah tuan-tuan. Hiduplah dengan perasaan itu, kita pun tak peduli. Tapi ini negara. Jangan sampai tak mengaku, malu nak mengaku orang Malaysia. Apa benda? Pergi ke Mekah, hantar Malaysia, lah anak Brunei. Apa masalah engkau? Oh, mengaku jadi Brunei, mengaku jadi orang Singapura, mengaku jadi orang Brazil. La ilaha illallah. Oh, saya malu nak aku Malaysia. Apa masalah engkau sebenarnya? Kena asingkan benda itu. Bangga dengan negara, itu kehendak agama. Ada pula ngelar negara dia maling sia lah. Boleh land lah. Kalau Pahang tu digelar Pak Hang. Ni apa benda? Kita mana boleh mengejek-ngejek nama negara, nama tanah air? Ustaz, kenapa sensitif sangat? Benda dunia, Ustaz. Ni kejap lagi kita terang dunia tak dunia. Nama ayah kita tak ngejek ke macam-macam. Never shit where you eat. Jangan buat onar di tempat awak cari rezeki. Sebab itu tuan-tuan sekalian, negara ni pertama kita kena bangga jadi bangsa Melayu. Yang kedua, kita bangga jadi anak Malaysia. Yang ketiga, kita bangga merasa dan memiliki negara ini. Yang keempat, kita ada prinsip Malaysiaku, Malaysiamu, Malaysia kita. Yang kelima, kita bersumpah untuk jaga keutuhan negara ini. Dan yang keenam, kita akan bela negara ini. Itu sifat orang sayang negara. Maka benarlah kalau mengikut teori Ibn Khaldun. Ibn Khaldun, dia ada buat satu teori tentang keruntuhan tamadun-tamadun. Teori ini berdasarkan pada pemerhatian dia terhadap jatuh bangun tamadun di seluruh dunia. Tuan-tuan kalau minat kaji tentang tamadun, cari buku Ibn Khaldun. Dia ada karang satu kitab Al-Ibar wa Diwal li Mubtada' wal Khabar fi Tarikhil Arab wal Ajam wal Barbar. Buku ni tajuk panjang, cetak 7 jilid. Jilid pertama nama Muqaddimah Ibn Khaldun. Tebal buku dia. Dia kaji setiap tamadun ni yang ada di dunia ni, turun naik dia orang semua dia buat pemerhatian. Why? Kenapa dia runtuh? Kenapa dia kuat? Dia memberi satu teori yang menarik tentang kejatuhan tamadun. Kata dia, setiap dinasti yang dia buat kajian biasanya hanya bertahan 3 generasi saja. 120 tahun. Memang benar kalau kita tengok Kesultanan Melayu Melaka, walaupun ada hang tuah 5 bersaudara, boleh tahan 110 tahun saja. Begitu je kerajaan Khulafa Ar-Rashidin. Ini sahabat-sahabat Nabi yang paling senior, ada 4 orang. Berapa tahun bertahan? 29 tahun saja. Kena bantai dengan tolak dek Khawarij bagai-bagai, tak larat dia orang. Nak menjaga negara lagi, nak majukan negara lagi, nak lawan musuh politik. 29 tahun je tak tahan. Dinasti Umayyah ada 14 pemimpin dinasti Umayyah bertahan 91 tahun saja.
Dinasti Aghlabiyah di Qairawan, Tunisia, walaupun bangunan cantik-cantik tinggalan mereka 109 tahun saja. Dinasti Tulun di Mesir dan juga ada sebahagian di Syria 37 tahun saja walaupun mereka hebat. Dinasti Hamdaniyah di Syria, di Aleppo ataupun Halab, dan ada kesan juga di Mosul di Iraq, hanya bertahan 99 tahun saja. Dinasti Buih, ada 8 dinasti di Iraq dan Iran, 110 tahun saja. Dinasti Ayubiyah di Kairo hanya 78 tahun. Kita baru 65 tahun. Kalau menengokkan kepada teori Ibn Khaldun, gaya-gayanya tak sampai 120 tahun. Main boleh land siang malam. Jangan begitu, ni negara. Awak nak benci ke pemimpin sekian, itu awak punya pasal. Jangan benci negara. Kenapa Ibn Khaldun kata negara akan hancur pada generasi yang ketiga? Sebab generasi yang pertama, mereka ni menempuh pahit maung perjuangan. Dia pernah merasa dijajah, dia pernah rasa hidup di bawah cengkaman kuasa asing. Dia pernah duduk di bawah Inggeris, dia tahu Inggeris, dia tak suka kita pandai. Dia tak nak hantar kita pergi sekolah dan sebagainya lagi. Dia tahu. Jadi semangat cinta negara begitu kuat untuk generasi pertama. Generasi kedua ni pula masih bertahan walaupun mereka lahir selepas zaman penuh ranjau, tapi ada engagement dengan generasi pertama. Maknanya walaupun dia orang tu nampak dah zaman tu agogo, alompak, pok ye, rambut panjang, remo sikat tepi, taruh brake rim, baju pattern ada kotak, seluar bell bottom, kasut Beetle, jenama Johnson, Saibun kapak, naik Vespa Kulu Kilih, tapi masih ada engagement dengan generasi pertama. Siang Willy motor atau Willy Vespa, malam belajar silat. Jadi ada lagi engagement. Anak muda sekarang mana belajar silat? Tengok Mat Kilau seminggu semangat pakai tanjak, pasal tak ada dah. Main game semula dah. Tak ada, dia pedaah je orang kita ni. Generasi ketiga ini kata Ibn Khaldun, dia akan menuju kehancuran. Sebab semangat kekitaan dan sayang negara tak ada. Dia tak boleh nak bezakan antara engkau tak suka politik dengan cinta kepada negara. Dia tak boleh nak bezakan. Tapi Alhamdulillah ni kita cerita tentang kajian. Kajian patriotisme pernah dibuat di seluruh dunia. Ada satu badan penyelidik, Worldwide Independent Network of Market Research, WIN, dia kerjasama dengan GIA. GIA ini The Gallup International Association yang berpangkalan di Zurich, Switzerland. Dia buat kaji selidik di 64 buah negara, terdiri daripada 64,000 responden. Dia buat kajian tentang tahap patriotisme rakyat di negara-negara yang dia buat kajian. Dia punya finding agak menarik. Mereka mengatakan bahawa negara yang paling tinggi tahap patriotisme adalah Maghribi, Morocco dan juga Fiji. 94% rakyat dia akan bangun mengikut seruan kerajaan. Kalau kerajaan kata jom perang, 94%. Tertinggilah Fiji dan Maghribi. Yang kedua Pakistan 89%. Tuan-tuan jangan main nampak je Pakistan tu duk melepuk roti kat kedai, jual roti payan ke apa. Kalau keluar berita presiden dia panggil berlawan India, dia tinggal kedai dia, kapek-kapek dia tinggal, dia balik. Dia orang sangat patriotik. 89% penduduk Pakistan sanggup tinggal mana dia duduk, dia akan balik. Jepun walaupun maju, hanya 11% saja rakyat Jepun yang sanggup bangun. Hancur lah. Dia patriotik memang tak ada langsung. Dia orang dah jadi masyarakat hiburan. Tapi lah kita puji sangat Jepun. Terus kalau pujian tu tak ada masalah. Tapi dari segi patriotik 11% saja. Tidak kata 0, 11%. Malaysia duduk tangga ke berapa? Malaysia duduk tangga ke 23. Iaitu 63% rakyat Malaysia sanggup berjuang. Saya doa tuan-tuan yang ada sini semua yang 63% tu lah. Yang balance tu yang jenis asal masalah sikit nak pindah negara lain. Asal masalah nak pergi Australia. Asal masalah pergi Singapura. Pergilah. Daripada 2018 nak pindah-pindah. Tak pindah-pindah juga. Kalau menengok gaya dia punya komen dalam Facebook, menyampah negara ni, wah, aku nak migrate. Berapa tahun dah ada lagi dalam Facebook tersengih-sengih makan nasi lemak beratur pukul 3 pagi. Tak pindah juga, berambus lah dia kan. Tak tahu apa dia benci sangat. Kita yang 63% tu mudah-mudahan. Takkan tak sanggup berjuang. Tengok Mat Kilau tak mudah lah. 3 kali menengok Mat Kilau. Takkan tak berani berjuang lagi.
Jadi orang yang sayang kepada tanah air, tanah tumpah darah dia, yang pertama dia mesti rasa cinta itu. Yang kedua dia mesti rasa bangga, rasa memiliki, rasa menghargai, rasa hormat, dan dia ada setia kepada negaranya. Yang dapat kita tengok daripada cerminan rela berkorban untuk tanah air dia, mencintai adat dan budaya yang ada dalam negara dia, dan yang ketiga dia mesti menjaga alam sekitar. Jangan cakap cinta negara kalau engkau hancurkan segala hutan-hutan yang ada. Jangan cakap pasal cinta. Kalau you cinta tanah air, you kena fikir generasi akan datang. Habis dia tarahnya semua. Tak boleh. Ini tanda bukan cinta namanya. Menghancur lagi ada. Sebab itu, kalau kita lihat, orang ramai yang dia semangat agama, ilmu tak ada. Dia mempertikaikan, ustaz ni patriotik, cinta negara, bendera-bendera ni semua dunia ustaz. Ini semua kita ni syurga negara kita. Awak mengaji di mana cakap ayat begitu? Kecintaan pada tanah air adalah sesuatu yang terpuji, sebab Nabi SAW pun cinta tanah airnya. Kata Imam Az-Zahabi dalam kitab Syiar A'lamul Nubala, wa kana yuhibbu Aisyah wa yuhibbu abaha wa yuhibbu Usamah wa yuhibbu Sabtih wa yuhibbu al-halwa wal asal wa yuhibbu Jabal Uhud wa yuhibbu watanih wa yuhibbu al-ansar ila asya'il la tuhsah. Kata Imam Az-Zahabi, Nabi itu cinta sangat kepada Aisyah, cinta kepada ayah Aisyah, cinta kepada Usamah, cinta kedua-dua cucu dia, cinta kepada dessert manis-manisan, dan cinta kepada madu, cinta dia kepada gunung Uhud, cinta dia kepada tanah air dia, cinta dia kepada sahabat-sahabat Ansar, dan mencintai hal yang lain yang tak dapat kuhitung. Kata Imam Az-Zahabi, Nabi cinta. Buktinya cinta Nabi kepada Makkah itu luar biasa. Semasa hijrah, Nabi dapat perintah hijrah, Nabi sebab kerana arahan itu menyebut terpaksa meninggalkan Mekah menuju ke Madinah. Dalam rasa yang agak berat, Nabi keluar daripada rumah dia, kemudian Nabi ikut kawasan Bukit Safa. Nabi lalu di satu tempat yang disebut Hazwarah. Hazwarah ini dekat dengan rumah sepupu Nabi, namanya Ummu Hani. Daripada situlah Nabi telah pandang kepada Kaabah dan dia nampak Mekah. Kenapa Nabi pilih lokasi dekat dengan rumah Ummu Hani, sepupu dia? Ini ada cerita yang menarik. Ini mungkin Maulidur Rasul esok boleh disambung lagi cerita ni, tapi ini kita bagi sneak peek sajalah. Kalau orang tanya kepada kita, siapakah Nabi punya first love? Cinta Nabi yang pertama, bukan Khadijah, bukan Aisyah. Cinta Nabi pertama Ummu Hani, first love dia. Ummu Hani sepupu Nabi, dia anak Abu Talib, adik-beradik dengan Ali. Abu Talib dia anak dia nama Talib, Akil, Ja'far, Ali, Tulaik, Fakhitah, Jumanah, Raitah. Yang nama Fakhitah tu gelaran dia Ummu Hani. Nabi kan membesar dengan anak-anak Abu Talib, jadi Nabi memang suka kepada Ummu Hani ni. Nabi melamar dia 2 kali, dia tolak. Dia kata tak sampai hati nak kahwin, rasa macam abang sendiri. Nabi lamar dia masa bujang, masa tu Ummu Hani anak dara lagi. Kemudian Ummu Hani pun tolak, Nabi pun dah kahwin, Ummu Hani pun dah kahwin. Kemudian Ummu Hani, masa tu Nabi dah, Khadijah dah meninggal. Ummu Hani pun dah berpisah dengan suaminya nama Hubairah bin Abi Wahab. Bila dia dah bersendirian tu, Nabi melamar sekali lagi, dia tolak juga. Ini first love Nabi lah, Ummu Hani. Ini maulid esoklah kita cerita lebih terpinci lagi kekasih yang dicintai Nabi ya. Sedap pula tajuknya. Jadi Nabi berhenti dekat dengan rumah Ummu Hani. Kemudian Nabi pandang Kaabah dan Nabi telah ungkapkan satu kata-kata, wallahi innaka la khairu ardillah wa ahabbu ardillahi ilallahi walaula anni ukhrijtu minka ma kharajtu. Wahai Mekah, I love you wahai Mekah.
bayar Nabi punya sayang pada bandar dia. Dia bercakap macam cakap dengan orang. I love you Mekah. Kalaulah tidak kerana aku diperintahkan keluar, aku tak akan tinggalkan kau wahai Mekah. Nabi melangih. Ni hadis riwayat Ahmad dan juga Tirmizi. Hazwarah ni kalau tuan-tuan ada berpeluang berangkat ke kota Mekah nanti, pergi Masjidil Haram. Hazwarah ni dekat Babu Ajiat, pintu nombor 6, ada ke Safa Marwah. Jadi nanti boleh tengok pintu nombor 6. Di situlah rumah Nabi. Apa ni, tempat Nabi mengungkapkan kata-kata sedih itu. Lepas Nabi bercakap itu, Nabi pun pergilah ke rumah Abu Bakar As-Siddiq untuk mengajak Abu Bakar pergi ke Madinah. Rumah Abu Bakar dekat dengan Hotel Hilton sekarang lah. Itu kawasan rumah Abu Bakar, dekat dengan KFC, McD, Ben Daud. Itu rumah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dalam satu riwayat yang lain digambarkan Nabi cinta kepada Mekah. Ketika Nabi dan Abu Bakar dalam perjalanan ke Madinah, mereka sampai di Juhfah. Juhfah ni 180 km dah daripada Mekah. Dia ada satu junction antara Mekah dan Madinah. Kalau masuk junction tu terus pergi ke Madinah. Mana itu last persimpangan. Ketika sampai di Juhfah, Nabi berhenti, termenung dia. Nabi termenung lama dekat simpang 3. Datang Jibril alaihissalam. Jibril tanya, "Ya Muhammad." Nabi diam. "Kamu rindu Mekah ya?" Nabi dah homesick. Yalah, kita pula kalau zaman-zaman dulu tinggalkan negara sambung belajar, suka naik berterbang, tapi sampai sana pana juga tuan-tuan. Pana sekejap, Allah tinggal pula lah Malaysia. Jadi dia ada rasa itu. "Kamu rindu?" Nabi diam. Jibril tanya, "Kamu rindu?" Nabi angguk, "Ya, rindu." Kata Jibril, "Ya Rasulullah, Allah beritahu pada aku, satu hari nanti Tuan akan balik semula ke Mekah dengan gilang gemilang. Don't worry, be happy. Jalan saja." Lantas Nabi pun mengucapkan satu kata-kata, "Ma atyabaki min baladin wa ahabbaki ilayya walaula anna qaumi akhrajuni minki ma sakantu ghairiki." Aku tidak pernah temui satu negeri yang lebih baik daripada engkau wahai Mekah. Dan tidak adalah negeri yang lebih aku sayang berbanding kau wahai Mekah. Kalaulah tidak kerana orang Quraisy buat perangai, aku tak akan tinggalkan kau wahai Mekah. Nabi nangis lagi. Hadis Tirmizi. Nabi sayang betul dengan Mekah. Sampai kalau tuan-tuan belajar bahasa Arab, ma atyabaki, ki itu baris bawah. Kalau orang laki-laki, ma atyabaka, masmuka, baris atas. Kalau perempuan, masmuki. Nabi punya cintanya Mekah, dia gambarkan Mekah tu dengan perempuan. Ma atyabaki min baladin wa ahabbaki. Cinta dia sangat kepada Mekah. Bila sebut Juhfah, saya teringat ada satu peristiwa. Masa tu Nabi dah duduk di Madinah lah. Masa tu kata Aisyah, ramai orang Madinah ini, ramai yang kena demam. Dia Madinah ni memang demam tu biasa. Tuan-tuan kalau buat umrah atau buat haji, biasa di Mekah kita okey lagi. Kalau masuk Madinah ramai dah tumbang sikit. Sebab Madinah ni cuaca dia ekstrim. Dia tak macam di Mekah, stabil saja. Madinah unpredictable, unsangkable, tak boleh disangka. Kadang rasa panas, keluar angin sejuk pula. Ada masa ingatkan sejuk, ubur panas berdering, berpeluh-peluh kita. Lepas tu ramai orang demam masa di Madinah. Itu bukan sebab Covid, memang dulu lagi begitu. Madinah ni yang tak demam, dia batuk demam biasa Madinah. Sebab Nabi sendiri mengakui Madinah tu banyak wabak zaman itu lagi. Jadi kalau tuan-tuan pergi Madinah ziarah, demam batuk itu biasa. Yang tak kena batuk dua je di Madinah ni. Pertama tiang masjid, yang kedua unta. Tu je. Hal lain semua kena, apa masalah. Kalau pakai mask, minyak minum air, insyaAllah lah. Tak adalah kena, tapi tak boleh nak garanti jugalah. Tapi pernah Aisyah cerita masa ramai orang kena demam, termasuk Abu Bakar pun teruk demam. Minta Nabi doakan. Kata Nabi, Allahumma habib ilaina Madinah kahubbina Makkah ta'au asyadda. Ya Allah, jadikanlah cinta kami kepada Madinah sebagaimana kami cinta kepada Mekah. Bahkan jadikan kami lebih lagi cinta daripada Mekah. Wasahihah lana,
dan jadikanlah kami sihat duduk di bandar ini. Wa barik lana fi sa'iha wa muddiha. Berkatilah ekonominya ya Allah, timbang-timbangannya berkatkan. Wangkul hummaha faj'alha bil juhfah. Kau tolong pindahkanlah wabak daripada Madinah, campakkan ke Juhfah. Nabi pernah doa campakkan wabak ke tempat lain. Ini hadis Bukhari. Sebab itu kita cadangkan kepada KKM dulu masa Covid, ada kaedah Nabi ajar campakkan penyakit ke negeri orang. Tapi tak sampai hati. Orang campak ke mana? Sian pula orang tempat itu. Tak, memang ada kaedah itu. Mana tuan-tuan pun bolehlah buat kaedah ni. Anak demam ke apa ke, demam sangat, dah taruh demam air ke, dah sponging ke apa semua, doa lah sikit, ya Allah pindahkanlah demam ni, pindahkan ke bapak dia lah, bapak dia jarang nak sakit, pung, biar ayah boleh main pindah, terai lah, mana tahu jadi. Boleh. Jadi cinta kepada tanah air bukan duniawi. Tak betul kalau orang beritahu orang ni cinta bendera-bendera ni semua syirik. Mengaji di mana? Orang putus lengan mempertahankan bendera dalam banyak peperangan. Apa masalahnya? Tak ada isu. Nabi Ibrahim AS terkenal doanya, Rabbi ja'al hazal balada amina wajnubni wa bani an na'budal asnam. Itu direkodkan dalam surah Ibrahim ayat 35. Ya Allah, jadikanlah negaraku ini atau negeriku ini aman, tenteram, dan jauhkan anak cucuku daripada sembah berhala. Berapa orang dari kalangan kita yang lepas semayang doa keberkatan untuk tanah air dia? Tak ada. Kita doa untuk tanah air ni hari Jumaat saja. Ketika khatib mendoakan untuk kemakmuran negeri kita jauh pada wabak, itu pun kami para khatib yang duduk di atas intai di bawah ada je tak angkat tangan. Tak tahu dia tak minat ke raja ke, tak suka ke sultan ke, tak sayang ke negeri ke, tak tahu apa masalah, memang dia tak nak doa. Memang dia tak nak. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, dia pun wal mu'minin wal mu'minat. Allahumma wafiq, dia turun, dia buat garu lah, dia pegang telefon lah, dia pegang janggut, dia tak nak doa. Mungkin dia bukan anak Selangor, dia anak negeri lain, dia rasa lantak lah jadi apa negeri. Tak betul. Ini juga sesat belaka ni. Tuan-tuan, Nabi kita, dia bukan orang Madinah, dia orang Mekah. Tapi bila dia pindah ke Madinah, ulama susun satu kitab doa-doa dia untuk Madinah. Allahumma habib ilaina Madinah ku hubbina Makkah wa syidda. Ya Allah, jadikan kami cinta pada Madinah lebih kami cinta daripada Mekah. Allahumma ja'al bil Madinah di'fai ma ja'alta bil Makkah minal barakah. Ya Allah, jadikanlah Madinah ni 2 kali ganda lebih berkat daripada Mekah. Banyak ulama ada susun kitab doa Nabi kepada Madinah Al-Munawwarah. Maka kalau kita orang Pahang ke, orang Kelantan ke, orang Perak, orang Kedah ke, duduk cari rezeki di Selangor, di mana bumi dipijak, situ langit kita junjung. Doakan keberkatan. Never shit where you eat. Jangan buat ona di tempat kita cari rezeki. Saya ingat banyak lagi nak terangkan, tapi kalau tak salah telah nak masuk waktu solat fardu isyak. Jadi saya kira sempatlah Belal untuk bersiap-siap sementara kita nak bagi raluan ini. Jadi tuan-tuan, jangan ke mana-mana, kita akan kembali lagi selepas ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita kembali menyambung tajuk syarahan Malaysia Tanah Tumpahnya Darahku. Kami mohon izin daripada jemaah untuk menganjakkan sedikit pelaksanaan solat isyak berjemaah. InsyaAllah majlis kita akan tamat jam 8.50. Tak berapa lama saja lagi. Hadirin hadirat sekalian, berbalik kepada perbincangan kita Malaysia Tanah Tumpah Darahku. Kalau diumpamakan sebuah rumah, Malaysia ini kalau rumah tidaklah sempurna. Taklah sempurna. Macam rumah kita jugalah taklah sempurna. Tapi tak sempurna pun tu rumah kita. Maka cintai rumah kita, jaga kebersihannya supaya anak cucu kita boleh kekal duduk di rumah itu. Maka samalah macam negara. Negara kita tak sempurna. Adalah kekurangan sedikit sebanyak. Cara pembangunan luar bandar misalnya tak seperti pembangunan negara-negara yang dulu lebih terkebelakang daripada kita, tapi sekarang dah banyak maju. Korea misalnya, tahun 70-an dia datang ke negara kita, jumpa dengan almarhum Tun Abdul Razak. Dia belajar tentang macam mana kita membangunkan orang kampung, felda dan sebagainya. Dia tertarik betul. Dia pergi ke pejabat Perdana Menteri zaman itu.
Dia tengok ada satu tulisan khat dalam bilik almarhum Tun Razak. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dia tanya, itu apa makna? Tun Razak pun beritahu, Tuhan takkan ubah nasib satu kaum sehingga kaum itu ubah nasib dia sendiri. Dia ambil kata-kata tu bawa ke Korea. Tapi dia tukar dalam bahasa Korea, dia buatkan satu dasar. Dan sekarang Korea tinggalkan kita 10 tiang, punya jauh. Tapi taklah menjadikan kita ngutuk pula negara kita. Adalah kelemahan, ada kekurangan, tapi jangan sampai benci, jangan sampai mengejek. Inilah bolelen, inilah Malaysia. Malaysia ni istilah kawan-kawan kita dari seberang. Dia nak marah kita maling kan curi. Dia nuduh kita curi banyak perkara, curi barongan, wayang kulit. Yalah, nak kelahi je. Tapi kita jangan terikut-ikut, kena cinta. Sebab itu para ulama salafus saleh, mereka sangat cinta kepada tanah air. Itu terkenal dalam sejarah. Sebagai contoh, Ibrahim bin Adham rahimahullah. Dia ni seorang ulama yang banyak merantau, mengembara mencari ilmu. Tapi terkenal kata-kata dia yang ketika dia meluahkan perasaan setiap kali dia nak keluar negara. Kata dia, ma qasaitu fi ma taraktu syai'an ashadda alayya min mufaraqatil awtan. Kata dia, aku tidak menderita ketika meninggalkan sesuatu yang lebih dahsyat daripada aku meninggalkan tanah air tercinta, kata dia. Ini dalam kitab Hilyatul Awliya. Suka nak, macam kita lah zaman belajar, suka dapat offer daripada MARA, JPA, yayasan mana-mana sambung belajar luar negara. Suka tuan-tuan. Yalah, kita jadi kemegahan keluarga ya. Umur pun muda-muda, terus bayanglah, bolehlah rambut panjang lepas ni melerak atas salji, hantar selamat ucapan selamat raya utusan Malaysia, berangan macam-macam lah. Tapi bila kita ke sana, baru kita tahu sedih meninggalkan tanah air ini. Begitu je kata Imam Al-Ashmu'i. Imam Ashmu'i dia mengatakan, iza aradta an ta'rif rajulun fanzur kaifa tahnanhu ila awtanihi wa tashwaquhu ila ikhwanihi wa buka'uhu ala ma madha min zamanihi. Kalau engkau ingin mengenal pribadi seorang itu baik ataupun tidak, pertama engkau tengok setakat mana cintanya dia kepada tanah airnya. Yang kedua, setakat mana rindunya dia pada kawan-kawan lama dia. Yang ketiga dan bagaimana tangisannya terhadap masa lampau yang dia takkan jumpa kembali. Ini boleh rujuk dalam kitab Maqasidul Hasanah. Macam kita ingat kawan-kawan lama zaman-zaman kita muda, remaja, main motor apa semua, teringat kawan-kawan ada yang dah arwah. Suka ingat balik, suka. Rindu pada sahabat. Rindu pada zaman the great old days lah, zaman-zaman kita young and stupid dulu. Kita suka ingat balik zaman rock kapok. Suka ya lah, kata bengong aku dulu. Sekarang dah jadi AJK masjid belakang. Alhamdulillah, dulu cerita dulu. Dan cinta pada tanah air itu pribadi orang boleh diukur. Kata Imam Al-Qarafi, wa masalihul hajj ta'dibun nas bi mufaraqatil awtan. Salah satu maslahah kenapa Allah mewajibkan haji pada orang Islam adalah nak mendidik dia bagaimana perasaan dia ketika meninggalkan tanah air dia. Itu salah satu tujuan. Selain pengabdian pada Allah, wukuf dan berbagai, nak train kita. Apa rasanya kau tinggalkan negara engkau? Ada orang kampung dulu-dulu tak pernah tinggal kampung. Nenek-nenek kita tahun 80-an lah, cerita dulu-dulu. Tak pernah tinggal kampung, hidup dia dalam kampung. Kuala Lumpur tak pergi sangat. Dia tak boleh kereta banyak, dia pening. Jadi bila dia dapat seru pergi ke Mekah, Allah suka. Barulah dia tahu sedih meninggalkan negara. Ada yang tak pandai naik peterbang, baru ada tuan-tuan pergi ke Kelana Jaya dulu kan. Orang nak pergi ke Mekah. Makcik-makcik kampung mana reti. Itulah first time. Itu masa nak scan bag tu dengan dia naik atas golek. Dia ingatkan kena masuk dalam kotak tu, rupanya bag je makcik. Oh ya ke, turun balik. First time. Bila dia pergi, barulah homesick, teringat kampung. Ada. Dekat pejabat tabung haji dia seorang tu, jalan keluar. Orang Kelantan, makcik. Orang tanya dia petugas, makcik pergi mana? Yang pergi Kota Baru. Duduk di Mekah, nak pergi Kota Baru. Cari apa Kota Baru? Makan lembu. Dia teringat lembu di kampung. Nak cari kedai jual makanan lembu. Tu hari ke-30 lebih duduk di Mekah masa tu. Dah homesick sangat.
Kita pun walaupun Mekah tu tempat kita nak bermanja dengan Tuhan, mengkayakan rohani, tapi homesick ada tuan-tuan. Kita mungkin baru sampai suka luk melantok ke kambing hari-hari, tapi yang masuk 3 hari makanan hotel tu tak rasa apa dah. Dia nak melantok nasi juga, dia teringat dapat sambal kering menjadi dah. Suka duduk dalam hotel nak nasi sendiri, puak nasi panas. Tak boleh. Kita kok mana pun teringat tempat kita juga. Ingat teh tarik, ingat kedai mamak. Ada jemaah kita masuk je sepadan Mekah Madinah, kan banyak pokok kelapa sawit dalam bah. Macam jengka dia tengok kelapa sawit. Daripada itu pokok kurma. Dia dah teringat. Dan itu tidak salah. Cinta negara dia, cinta tanah air dia. Sayang. Sebab itu kadang saya menengok juga kita punya ramai rakyat Malaysia yang dah mempunyai kerjaya yang bagus di luar negara, jadi doktor pakar apa semua. Tuan-tuan tengoklah posting-posting dia orang. Ada momen tertentu dia orang sangat rindu kepada momen tertentu di Malaysia. Walaupun nampak dia duduk sedap dekat Switzerland ke belakang ada gunung tepi sungai, tapi dia akan kata tak sama nikmatnya duduk kedai mamak. Dia kata tak sama duduk kedai mamak. Dia ada satu rasa dia, environment dia, vibes dia yang kita rindu momen itu. Kata Imam Ashmu'i, dia pinjam satu kata-kata orang daripada India. Kata dia, salasun khisal fi salasati asnafin minal hayawan al-ilbi tahunu ila awtaniha wa in kana ahdiha biha ba'idan wa tair ila waqrihi wa in kana mawdi'ihi mujaddiban wal insan ila watanihi wa in kana ghairi aksar naf'an. Ada 3 perkara yang wajib ada dalam 3 jenis makhluk. Pertama, unta akan rindu kepada kampung dia walaupun lama dia tinggalkan. Yang kedua, burung akan tetap rindu kepada sarang dia walaupun sarang dia dulu duduk di kawasan yang tempat yang kering tandus. Dan yang ketiga, manusia pasti dia akan rindu pada kampung halaman dia walaupun tempat barunya jauh lebih banyak manfaat. Tanyakan kita punya rakyat Malaysia yang duduk di luar negara, kerinduan pada tanah air itu belum pernah putus. Sebab itu kata Ibnul Jauzi, orang tanya kepada dia, sampai bila manusia akan rindu kepada tanah airnya? Katanya, wal autanu abadan mahbubah. Cinta kepada tanah air sampai kiamat ada dalam hati, kata dia. Tak pernah sehari pun kita tak akan teringat kepada tanah air kita sendiri. Sebab itu tuan-tuan muslimin muslimat, cintailah tanah tumpah darah kita. Bangga, sudi mempertahankan, sedia berkorban, dan janganlah diejek-ejek. Jangan diikut gerak orang yang ada masalah dengan politik. Dia memang payah kalau kita cakapkan, dia kata kita menyebelah mana-mana pihak. Tapi ini hal negara. Negara you kena sayang, bangga. Lalu bagaimana kita nak mengisikan kemerdekaan ini? Caranya adalah kita duduklah dalam negara ini dengan bersatu padu sesama kita. Kita kena terima kenyataan negara kita sekarang bukan hanya ada orang Melayu saja. Kita ada ramai kawan-kawan kita yang datang daripada suku kaum yang berbeza. Dan kita lupakanlah kenapa mereka ada. Bukan panjang pula cerita jadi berbasah muka. Benda kita tak boleh ubah masa lampau kita. Tapi masa depan kita hadapi. Kita bekerjasamalah beramai-ramai. Ini negara kita. Justru itulah Nabi sendiri tunjukkan. Di Madinah Al-Munawwarah, orang Islam hanya 1/3 saja daripada keseluruhan penduduk Madinah. Tapi boleh hidup harmoni. Apa sebab? Nabi ajarkan konsep ta'aruf, tafahum, ta'awun, takaful. Pertama, you mesti kenal. Yang kedua, you mesti faham. Yang ketiga, you mesti tolong. Yang keempat, berkongsi rasa. Ada 4 komponen ini akan jadi harmoni. Dan bagi kita orang Melayu, kalau kita rujuk dalam sejarah, kita memang tak ada masalah duduk dengan bangsa lain. Yang kalau ada sekali dua ni yang tak boleh duduk dengan bangsa lain, saya tak tahu dia Melayu datang pada mana. Melayu dia memang boleh duduk dengan orang. Dan sejarah membuktikan. Dulu zaman Kesultanan Melayu Melaka, 250,000 rakyat Melaka boleh bertutur dalam 25 bahasa. Dan kita hidup harmoni selama 110 tahun. Jadi kalau ada tuan-tuan di sini
Yang tak boleh duduk dengan bangsa lain, tuan-tuan kena cek lah tuan-tuan ni keturunan apa. Sebab Melayu dia tak ada masalah duduk dengan orang. Cuma orang masalah duduk dengan kita. Itu kita tak tahu. Kita tak ada masalah. Kita jenis okey, tak ada masalah. Mungkin orang tak suka duduk dengan kita, itu dia kena pergi bubat lah. Kita mana tahu, kita okey je. Apatah lagi gagasan negara kita sekarang ni, keluarga Malaysia, kita kena hidup satu family lah. Di Malaysia ni jangankan etnik, bahasa pun banyak, keturunan banyak. Kita kalau bahasa di Malaysia ni, kita ada 140 bahasa dialek dan juga Kriol. Kriol ni bahasa Melayu campur bahasa asing. Dialek saja kita ada sub-dialek Melayu ada 9. Ada kalau rakan-rakan kita masyarakat Tionghoa, orang Cina ada 14 dialek bahasa Cina. 90 bahasa di Sarawak. Ada 20 bahasa orang asli. Bayangkanlah. Begitu meriah sekali keluarga kita sekarang ini. Kalau Bumi Putra saja ada berapa? Bumi Putra Semenanjung, Bumi Putra Sabah, Bumi Putra Sarawak. Bumi Putra Semenanjung siapa? Orang selalu ingat Bumi Putra Semenanjung Melayu. Tak, bukan Melayu tuan-tuan. Bumi Putra Semenanjung ni ada 4. Pertama Melayu, yang kedua asli, yang ketiga Serani, yang keempat Siam. Ini juga Bumi Putra. Melayu. Bukan salah pejuang. Awak kena faham siapa tuan tanah ni dulu. Ada asli, ada orang Serani, ada orang Siam. Ada kawan-kawan kita Bumi Putra Sabah. Saya ingat kita duduk di Rawang ni tak kenal pun Bumi Putra Sabah ni. 33 kumpulan peribumi. Mereka berkomunikasi lebih daripada 50 bahasa dan 80 dialek etnik. Dan etnik yang terbesar Kadazan Dusun. 30% daripada total penduduk Sabah Kadazan Dusun. Mungkin ada jemaah sini yang asal daripada Sabah. Ada keturunan Bajau, ada kumpulan Kindred. Kindred ini Koboi Timur yang duduk di pantai barat ataupun di pantai timur Sabah. Ada keturunan Murut. Murut ni orang Bukit. Ada lagi banyaklah 29 sub etnik yang duduk kawasan pedalaman di kawasan utara Borneo. Tak masuk lagi suku-suku Idaan, Bonggi, Bisaya, Melayu Brunei, bagai-bagai lagi. Ini semua keluarga kita. Dan kita bangga ini rumah kita, ramai ada orang duduk dalam rumah kita. Ada pula Bumi Putra Sarawak. Dan Sarawak lagi lah, kita tak adalah kenal habis pun, kurang lebih saya ingat ada 27 etnik saja, kaum suku kaum di Sarawak. Ada Dayak Laut, ada Dayak Darat. Kalau Dayak Darat, Bidayuh. Kalau Dayak Laut, Iban. Ada Melayu Sarawak, ada Melanau. Orang belah hulu ada lagi orang Kayan, orang Kajang, orang Kejaman, orang Punan, orang Kelabit, Lun Bawang, Lun Dayeh. Ini belah hulu-hulu. Kemudian ada pula orang Bisaya dan bagai-bagai lagi. Ini semua keluarga kita, rumah kita. Dan ada rakan-rakan kita bangsa Cina, Tionghoa. Dia juga dah keluarga kita jugalah. Kita tak boleh ubah dah masa lampau. Kita menuju ke depan. Kawan-kawan kita semua orang Cina. Mungkin ada tuan-tuan yang kahwin dengan Cina pun ada. Kahwin dengan Amoy. Buat zaman jodoh je begitulah. Cina ada Hokkien, Hakka, Teochew, Cantonese, Hanan, Hokcia. Kenal semua. Lepas itu Nabi suruh ta'aruf, mu kena kenal sesama kamu ni, mu mesti kenal. Kemudian ada rakan-rakan kita India. India kita sukalah, India makan sedap, suka kawan dengan India. Dia India 7 besar, Tamil, Sinhala, Malayali, Telugu, Punjabi, Hindis, Gujarati. Ini yang ramai. India kita okeylah, roti canai, roti prata kita okey, nasi kandar, sur. Dia punya sur kepala macam tu. Suka kawan-kawan kita semua duduk serumah. Dan yang keenam kita ada peranakan. Peranakan ini baba, ceti. Sebab itu dicanangkan dalam ayat 13 surah Al-Hujurat, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Manusia, kata Allah, aku jadikan korang suku kaum macam-macam. Apakah main objektif? Lita'arafu, supaya kau kenal. Kau jangan halau dia balik pula, supaya kau kenal. Jadi kalau kita tanya secara jujur, kita kenal tak semua? Dah Melayu tak habis nak kenal ke lain. Macam mana ustaz? Kita dah gagal seperti mana Tuhan suruh. Cuma di penghujung ini ingat, ayat li ta'arufu ni Allah letak dalam satu surah namanya Al-Hujurat. Apa makna hujurat? Hujurat maknanya bilik-bilik. Kalaulah rumah kita umpama ada bilik-bilik, maka Tuhan seolah-olah memberi isyarat,
wahai suku kaum yang berbeza, duduklah dalam bilik masing-masing. Jangan sibuk bilik orang. Contoh di masjid kita ni, walaupun masjid ni jemaah adalah tetamu kami, tapi ada bilik-bilik tertentu tuan-tuan tak boleh masuk. Bilik enjin tak boleh masuk. Ada tempat tertentu yang tak dibenarkan masuk. Jadi sama juga rumah. Bilik tuan rumah biasanya memang cantik lah. Jangan, tak boleh petikai lama pun tuan rumah. Bilik tuan rumah master bedroom. Mak ayah kita kan bilik besar. Anak-anak tak boleh petikai. Jadi kalau kita sebuah negara ni, sebuah rumah, tuan rumah memang bilik dia lawa sikit. Masalah sekarang apabila tetamu yang kita dah sediakan bilik, okeylah makan minum kita bagi, tak ada masalah. Dia skodengnya bilik kita. Itu kita marah. Dia panjat, dia tengok kita buat apa. Tak boleh lah gitu. Ni bilik tuan rumah. Lepas tu dia dah mula nak mengalih-alih barang pada rumah. Itu kita tak berapa suka juga. Jangan, ni rumah orang. Duduklah kita cah apa pun tak. Ini kiasan Al-Hujurat tu tadi. Jadi jangan kita skodeng bilik orang. Dan tuan-tuan pun jangan skodeng bilik orang. Tuan-tuan kalau skodeng bilik satu-satu, tuan-tuan kecil hati nanti. Sebab dia ngumpat kita siang malam. Oh, dia kata aku, siapa suruh pergi dengar? Bila dengar, memang dengar lah. Jadi kalau semua orang hidup cara harmoni, engkau duduk bilik engkau buat hal sendiri, engkau duduk bilik engkau buat hal sendiri, tak ada masalah untuk kita duduk negara yang bilang kaum ini. Jadi saya kira banyak nak diterangkan, tapi masa kita tak mengizinkan. Yang pentingnya muslimin muslimat sekalian, negara kita ini pun sudah mencapai kemerdekaan. Yang kita takut sekarang ini adalah musuh yang tak kelihatan. Dulu musuh kita British, Portugis, Belanda, kita boleh lawan. Tapi musuh kita sekarang ada 5 yang paling bahaya. Pertama, musuh namanya gunting dalam lipatan. Yang kedua, api dalam sekam. Yang ketiga, musuh dalam selimut. Yang keempat, telunjuk lurus, kelingking berkait. Yang kelima, musang berbulu ayam. Ini kita payah nak lawan. Negara kita sudah merdeka, hidup tenteram sekian lama, bagaikan bunga yang sedang mekar, jagalah ia bersama-sama. Negara kita berbilang bangsa, berbagai budaya, berbagai agama. Suburkanlah ia selama-lama, jagalah jangan sampai timbul bencana. Saya kira sekadar itu sembang-sembang malam ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih di atas undangan. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga kita bertemu pada lain-lain kesempatan. Sebelum berpisah, marilah kita menadah tangan berdoa. Moga majlis diberkati ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa thabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa li syarri ab'idna wa qdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, sihatkanlah tubuh badan kami, terangkanlah hati kami, tetapkanlah iman kami, elokkanlah amalan kami, luaskanlah rezeki kami, dekatkanlah kami dengan kebaikan, jauhkanlah dari kejahatan, kabulkanlah segala doa kami sama ada dalam urusan agama, dunia ataupun akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekadar itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.